Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin ya. Masih lagi bersama dengan channel seadanya. Ini adalah babak dua daripada kupasan buku Isa Ruhullah di Pentas Dunia Melayu. Jadi sidang kupasan kita salah satu chapter iaitu Melayu adalah ahli kitab. Ini daripada sedutan buku Isa Dunia Melayu yang telah dan bakal saya keluarkan dan hantar minggu hadapan. Lantas, Isa Ruhullah, warisan pentas Melayu, sejarah Isa yang gaib. Ismail MF ni nama pena saya lah kan. Isu ni agak berat, jadi kita mulakanlah ya. Apa cerita orang Melayu ni dikatakan apa tu? Dikatakan ahli kitab, kedudukan dia dalam cerita Nabi dan Rasul yang sekian lama hilang daripada muka bumi. Baik, kalau kita lihat depan ni kan, dia ada buku The Malay Archipelago bertarikh 1869 oleh Alfred Russel Wallace. Ni daripada Forgotten Book, buku-buku lama yang orang sekarang ni tak baca dah kan. Jadi dalam buku ni kita akan bertemu dengan satu permulaan bagaimana kita hendak dikod, kita hendak menyusun satu irama dan lagu dan mengenali warisan leluhur kita. Sebelum saya paparkan apa yang buku ini katakan, kita kena faham satu benda. Bahasa jiwa bangsa, bahasa ibunda, bahasa ibu. Kenapa Melayu menggelarkan bahasa orang kita dan bahasa ibu? Kita ambil masa sikit. Decoding the language of God. Kenapa Mak Saleh ni dia nak bertemu dengan bahasa ketuhanan atau the Adamic language? Dan terbaru ni NASA telah buat satu sistem AI yang berteraskan kepada bahasa Sanskrit. Di alam semesta dan jagat raya, kita akan dan perlu faham akan bahasa susunan percaturan undang-undang hukum-hukum yang ada di dalam setiap detik, ketika dan masa. Itu belum lagi hukum masa, betul, belum lagi time travel, belum lagi portal, belum lagi lipat bumi, belum lagi bullet time macam cerita Matrix yang sinonim dengan dunia Melayu kita. Jadi, kita tengok apa yang Wallace kata. Kan? Wallace in his Malay Archipelago tells of a colony in which there is neither priest, religion, magistrate, nor law, but in which men are orderly and proper. Religion is the child of civilization, not its parent. When European manners were brutal. Nampak? Zaman barbarik bila pecahnya pentas Sunda, migrasi manusia, mereka lari ke segenap pelosok muka bumi. Lantas mereka jadi orang-orang zahir, orang-orang materialistik yang telah menutup atau kerohanian dia telah terkatup. Maka muncullah Isa Ruhullah berjalan di pentas yang kering kontang di sana membawa cerita yang amat rapat, amat sinonim dengan pentas Sunda. Jadi, Melayu dalam Malay Archipelago ni kan, kita ni tak ada padri. Dikatakan tidak ada agama ni maksudnya tauhid. Dia tidak ada satu bentuk penyembahan yang merujuk kepada apa yang pihak barat faham. Tidak ada magistrat, tidak perlu ada hakim undang-undang. Dan tidak ada undang-undang, tetapi manusia itu hidup dalam fitrah atau menjadi manusia yang sempurna. Kalau kita baca apa yang ditulis ni kan, seolah-olah inilah the ideal human being ataupun insan kamil mukamil, atau dalam bahasa Qurani verses, sesungguhnya orang-orang mukmin itu di dalam kebun-kebun dan taman kami yang mana hujan turun mencurah-curah, tidak ada hentinya. Ada kedamaian seia sekata, tauhid sejati. Ramai orang Melayu dalam kampung Melayu tu, tapi kita tengok satu, seolah-olah ada dalam tiada.
Tidak bergaduh, tidak ada hasad dengki. Semuanya bergerak umpama dalam pusingan dan tari yang sama dan padan dengan sekalian partikel yang ada di jagat raya. Jadi, persoalan pokok daripada rujukan dan takrif R.J. Wilkinson ini, Melayu itu jiwanya ahli kitab. Melayu itu monoteism. Melayu itu bukan animistik dan penyembah berhala. Melayu itu bertauhid, Melayu itu adalah orang tauhid. Tapi tauhid yang bagaimana? Isu tauhid orang Melayu ini masih lagi menjadi rahsia sehinggalah pada hari ini. Bagi yang tahu-tahulah kan, kita ambil masa. Melayu itu alam beralam. Melayu itu mengetahui alam gaib, alam zahir, alam nyata dan partikel fizik. Melayu itu mengetahui jiwa gaib dan lapisan-lapisan diri. Bezanya di tanah Melayu, berhala tiada wujud secara skala besar dan diagungkan. Mungkin ada orang pendatang, pedagang, dia kata pelancong, yang datang melawat, meniaga, dia pergi sembah agama Tok Nini, kita tak larang. Berbanding dengan bangsa yang lain di wilayah Nusantara ini, pastinya ada berbagai dunia dan dimensi berhala dan penyembahan animistik dan leluhur. Orang Melayu tidak sedemikian rupa. Termasuk yang diwarisi secara pecahan atau serpihan. Kekalnya wilayah tanah Melayu ini pada alam jiwa dan pakaiannya adalah teras kepada keluarga atau tapak waris dalam kurungan Isa yang mengenal ruh, mengenal jiwa, raga dan ketuhanan yang menjadi titik pangkal kepada wujudnya kehidupan pada setiap benda yang ada di sekalian jagat raya. Jadi isu Sabi'in, Sabar ni kan, dia muncul kat mana? Dia kata people of the book, ahli kitab, mereka yang memahami kitab. Ni dia, hampa boleh Google lah kan. Jadi kalau kita kalih kepada bahasa Melayu ni, Sabian, Sabar, Sabi'in, Sabian ni adalah satu kumpulan agama atau kelompok yang misteri dan rahsia yang disebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Quranul Karim. Sabi'un, Al-Sabi'ah, mereka ini tergolong dalam gelanggangnya ahli kitab yang mengenali kitab-kitab ketuhanan, lembaran dan wahyu. Identiti asal bermuasal mereka ini telah hilang daripada muka bumi. Mak Salih dan pengkaji mengandaikan asal-usul titik permulanya adalah daripada kelompok Mandian, Mani Aceh, Sabi'in, Ekasaiti, Arkonitik dan Hunafa. Dan kemudiannya pada zaman sekarang kita mendengar cerita Anunnaki, kan? Kelompok ancient alien di lembah Babilonia dan juga di Timur Tengah tadi, di Persia tadi, akan Anunnaki, Aki, Enki dan Enlil yang kemudian digarap sama dengan Enoch. Tetapi di manakah ahli kitabnya tadi? Lantas kita kembali kepada bahasa jiwa bangsa. Bahasa yang melupakan antara tali penyambung di antara manusia dengan Yang Maha Mencipta. Bahasa batin, bahasa jiwa yang saya bercakap sekarang ni bahasa Melayu. Mengguna pakai lidah peranti alunan, lidah saya yang memalu, mengolah udara menjadi suatu bentuk tari dan juga prosa dan susunan yang kita fahami sebagai bahasa Melayu. I can also speak English. Kalau bahasa Inggeris, bunyinya dialun menjadi susunan dan mengeluarkan bunyi yang berbeza. Apa khabar? How do you do? Apa? What? Nampak? Menjadi persepsi dan juga apa yang manusia itu taklif dan faham. Jadi kita merujuk pada satu buku yang bertarikh 1831. Yang dalam pencarian mereka ini, Farah Asis, A Treatise on the History and Structure of the Different Languages of the World. Mereka mengkaji segala jenis bahasa di muka bumi. With a comparative view of the form of their word and the style of their expression. Maksud saya apa dia? Bentuk
cara, alunan, susunan, maksud dan erti yang menyampaikan dan disampaikan dan yang menerima dan mendengar. Dia ada takrif, dia ada definisi. Ni by Wilson J. Jacob, kan. Topik dia grammar comparative and general. Ni Cornell Americana. Jadi, apakah sebenarnya warisan bahasa ketuhanan dan keluarga bahasa Isa yang hilang? Kenapa kita merujuk kepada Isa Ruhullah? Kerana Isa ini ada makam dan kedudukannya dalam satu cerita akhir zaman yang dia akan muncul kembali. Maka kita kena ambil maklum benda ni. Menyusuri kajian mereka, kita akan bertemu dengan sebuah hakikat. Ahli kitab yang saya katakan ahli kitab Melayu. Orang saya katakan ahli kitab. Yang memahami kitab alam, kitab kejadian dan juga lembaran-lembaran suci tadi. Atau yang sama seperti ayat ini dalam kenyataan dan kajian mereka. Ha mim demi kitab yang terang jelas dan nyata. Isu ha mim, gelombang ha dan mim tadi. Ini akan menimbulkan polemik, tapi sebenarnya ada kajian, ada bukti yang merujuk kepada orang Melayu. Jadi mana bukti dia? Adakah saya sembang kari lagi? One of the most common prefix of the word is ma. Lepas tu bila ma kita ada Melayu. So often seen in Malay and Semitic. Lepas tu the prefix ha. Nampak? Ha mim wal kitabil mubin. Sumpahnya yang Maha Esa meletakkan ha dengan mim yang kita katakan tidak ada makna, tidak arti. Ada. Bagi the people of understanding, bagi orang Melayu, asal dia tahu apa maksud dan rahsia lembaran kalimah ha dan mim atau ma tadi. Jadi isu ma, isu mah, isu meri, meri, teti, tatun akan berangkai dengan cerita rahsianya Musa AS. Musa kalamullah. Keluarga Daud, keluarga Sulaiman dan akhirnya kembali kepada Isa yang akan bersama dengan Al-Mahdi Al-Muntazar di akhir zaman. Jadi saya pun tamat panjang lebar. Benda ni ada dalam buku saya. Ini hanyalah preview kepada kandungan dia. Di dalam kita berbalik kepada the language of God, the language of creation. Ada tari, ada susunan, ada kodek, ada puzzle, ada algoritma, ada tari dan susunan dalam bahasa asal kejadian yang telah memegang segenap partikel zarah, lapisan-lapisan alam beralam. Penciptaan jagat raya bermula dengan ayahanda kita yang pertama yang memegang rahsia ketuhanan ni. Lagi terang, udah terang lagi bersuluh. Dalam mereka mengkaji bahasa-bahasa dan kitab lama, Suryani ke Anunnaki ke hieroglifik ke, dan kadang mereka merujuk kepada kitab Ethiopia akan cerita isi dan intipati termasuk bahasa Buddhism, Tibet dan Hindu itu sendiri. Ni kalau saya sebut bahasa Hindu, bahasa Tamil, bahasa Keling ni, sekejap lagi saya akan kena hentam lah. Kita cerita ilmiah tetap akan ada orang yang akan menentang. Yet we must not suppose that this wild tongue. Kenapa dia kata lidah kita ni lidah liar? Mak Saleh datang wilayah kita, dia dah kata tak pernah jumpa kampung Melayu, negara Melayu, orang Melayu yang macam ni dekat muka bumi. Lepas tu dia tuduh kita, lidah kita ni lidah liar. Liar tu maksud apa? Suka hati kata. Bukan lagu tu. Orang Melayu berbudi pekerti mulia. Ada adab, ada tari, ada susunan, ada prosa, ada matematik, kutub kanah bangsa Melayu. Kalau kita tak reti matematik daripada bahasa dan kunci daripada bahasa dan jiwa kita ini, macam mana kita boleh buat Malay Fleet? Macam mana kita boleh pegang lautan dan juga kota-kota besar? Nampak? Lah ni kita tengok apa? Singapura, kota-kota pelabuhan Shenzhen dan sebagainya termasuk San Francisco. Mereka nak kalihkan kontena-kontena tu kan. Nak manage port tu pakai komputer tu. Pakai banyak crane, beribu crane. Beribu pekerja. Ada berbagai alatan moden nak pegang intraport. Zaman dulu kita tak ada crane pun. Kita pakai gajah saja. Kita boleh mengawal beribu, malah puluh ribu kapal keluar masuk punggah barang dan sebagainya. Kita ada pengairan. Orang kita tak berak buang daripada tingkap macam orang British sana. Kita tak kencing bawah tingkap daripada rumah kita. Kita ada pengairan.
Orang Melayu ada tamadun dan budi pekerti yang telah gaib, lenyap daripada muka bumi. Tapi kita tak nak sembang kari panjang sangat. Also connected with Malay or Semitic, through this southern idiom, we may connect those of the western coast with the language of southern Asia. Bahasa-bahasa Afrikaner ke bahasa-bahasa Dead Sea Scroll ke ini, itu bahasa baru serpihan. Kembali kepada bahasa tua, pentas Sunda, pentas Sabda. Maka kat sini, kita kata Malay class also prevail here in the African language. Kumpulkanlah segala bahasa di muka bumi. Pastinya pentas Sunda atau pentas Melayu itu akan membuktikan sebuah bahasa asal muasal dan kesinambungannya dengan ketuhanan dan bahasa jiwa bangsa dan jiwa ketuhanan. Jadi, kenapa saya letak gambar Bonda Mariam? Ini bukan gambar dia ori pun kan. Tapi kalau kita perhati molek-molek kan, kita orang yang menghormati Bonda. Bonda Pertiwi, bahasa Bonda. Kan? Ini bahasa ibunda kita. Jadi, bagaimana kita nak memahami dan merungkai dan meletakkan kembali cerita Musa, cerita Isa, cerita Maryam, nama mereka ni yang betul, yang telah tak ada orang peduli sejak zaman berzaman. Saya nak bangkitkan isu ni pun pasti saya akan diserang. Dan telah diserang pun. Dan telah lenyaplah seadanya 1.0. Ni channel seadanya 2.0. Ni channel baru, yang lama tu 1000 lebih dah gaib. Lantas, kita bagi contoh lah kan. Kita orang mah dengan mim. Matahari, ada kat tengah-tengah. Ada ari, ada alur, ada susunan dia. Kalau kita rujuk pada gambar yang terdahulu tadi, double helix. The flow of gelombang. Cahaya berjalan macam mana? Cahaya itu adalah wave ke atau straight? Adakah dia particle, direct line, atau dia wave particle? Gelombang dan tari dia. Dalam matahari yang memancarkan cahaya menerangi muka bumi, kita wujud arna, warna, nirwana dan rahsia hak. Orang Melayu ahli kitab mengenali lapisan-lapisan penceritaan, boleh baca alam. Ni baca alam ni baca kitab lah. Alam ni kitab, bukannya dakwah hitam. Jadi mentaliti, minda orang kita telah berubah zaman berzaman. Sehingga kan pada hari ini 1980-an, malah di awal selepas 70-an, telah ada orang Melayu membuang pakaiannya Melayu dan agama Islam. Mereka tak reti. Mereka kata kita ni dah tak ada apa. Kita ni orang tak ada apa-apa. Orang bengong, orang liar macam wild tongue tadi. Kalau mereka sedar permata apa yang mereka telah buang, tapi itu adalah hidayah milik Yang Maha Esa, terpulanglah bagi mereka yang telah meninggalkan pakaian warisan keramatnya sebuah bangsa. Maka insya-Allah kita akan bersambung kembali di dalam babak seterusnya. Jadi inilah sebuah cerita, tuan-tuan, sidang hadirin, akan hendak menyatakan sebuah perjuangan. Babak berikutnya saya akan kupas proklamasi orang Melayu. Ni kalau saya kupas proklamasi orang Melayu ni, mereka kata saya berangkai dengan Tun. Memang benar. Saya bertemu Tun dan saya bersama dengan Tun. Bukan atas urusan yang lain kecuali urusan sebuah bangsa. Tapi akan adalah kemuncaknya nanti. InsyaAllah kita akan bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.